Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak barat untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan mister, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam siaran, salam kemerdekaan. Masih dalam mood kemerdekaan. Apa khabar anda semua di luar sana? Terima kasih banyak-banyak kerana sudi saksikan saya DJ Riz Kementas dalam slot Roti Bakar Kopi Tarik. Pastinya program ini adalah anjuran bersama Akademi Tahfiz Al-Islah, Islam Movement, Air Telaga, Haifaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Dengan kerjasama Kelab Data Perdana Antarabangsa akan pentas dihangatkan oleh Mantap Syekh Channel. Seperti biasa kepada anda yang sedang saksikan kami secara langsung, tidak kira di mana saja anda berada, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, malah di seantero dunia. Selagi anda ada capaian internet di tangan anda akan dapatkan saksikan kami secara langsung hanya di FB page Kadok Clan, di FB page Convention Islamic Digital, di FB page Akademi Tahfiz Al-Islah dan juga FB page Kepentas. Dan pada hari ini edisi 6 September 2021, hari Isnin hari ini, hari yang permulaan hari pada hari ini, bersamaan 28 Muharram 1443 Hijrah. Kita akan berita langsung selama 1 jam dengan tajuk Semangat Sukarelawan Tetap Awesome Walaupun Pandemik. Baiklah, kita menampilkan panelis istimewa kita pada hari ini, Tuan Meja Bersara Muhammad Khayyum Ibaduddin yang juga merupakan pengerusi Pertubuhan Sayang Al-Quran. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Nak tanya soalan yang sama juga. Alhamdulillah sihat sekali. sekali. Saya suka mengambil aura daripada DJ. Ya. Baiklah, terima kasih kerana sudi datang ke konti kita pada hari ini di Mantap Syekh Channel. Dan kepada anda juga boleh like di FB page Mantap Syekh. Jangan lupa like, komen dan juga share. Sekiranya anda ada pengalaman menjadi sukarelawan, tak kira apa jua pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, anda boleh paparkan, anda boleh kongsikan di ruang komen itu bagaimana dengan semangat sukarelawan anda. Adakah terus aktif atau terus genetik atau sebaliknya? Lemau atau sebaliknya. Well, baiklah.
Tuan Meja Qayyum ya. Kami di sini nak tanyalah apa pandangan dari kaca mata, dari sudut pandangan mata Tuan Meja, apakah erti kemerdekaan bagi tuan? Silakan. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tahun ke-64 kita menyambut kemerdekaan. Dari tahun ke tahun kita raikan dengan berbagai cara kreativiti. Namun adakah jiwa kita ini mengikuti, menyelusuri bagaimana perjuangan jerit-perih, kesusahan, kepayahan orang terdahulu yang telah merdeka, yang telah bersusah payah menjadikan satu negara yang dijajah, dikongkong, yang ditawan dan dinafikan hak, tiba-tiba dapat kemerdekaan, kebebasan. Orang yang melaluinya akan menghargainya. Contoh, kalau orang yang pernah susah, dia akan menghargai waktu senang. Orang yang pernah rasa lapar, dia bila dapat makanan, dia hargai makan. Jadi begitulah, orang yang tidak dibebaskan, dikongkong, dijajah melalui penderitaan akan menghargai kebebasan. Jadi kemerdekaan ini adalah bernilai tinggi pada mereka yang telah memperjuangkan, seperti tentera, pejuang-pejuang terdahulu untuk pahaman, untuk kenali dan sebagainya. Sebab mereka ini tahu bahawa negara ini perlu bebas dari penjajah supaya negara ini boleh menentukan, mencorakkan hala tuju seperti mana aspirasi sebagai warga yang merdeka bagi bangsa Malaysia. Dan sebahagian mereka telah pun meninggal dan mereka tidak merasai proses dan nikmat kemerdekaan tersebut. Namun mereka mempunyai wawasan yang jelas. Dia visinya jelas, visinya jelas, dia punya goal dia, matlamatnya berbeza-beza. Maksudnya visinya jelas, merdeka. So goalnya adalah sama ada mereka yang mencapaikan kemerdekaan atau mereka orang-orang selepas itu, mereka yang telah dibentuk fikrah dan wadah perjuangan, maka ada semangat yang sama memperjuangkan. Sebab itulah kehilangan mereka tidak membantutkan proses untuk mencari kemerdekaan. Sebab ada orang-orang yang mempunyai jiwa pejuang seperti mereka dan mereka ini berjaya merekrut atau melahirkan pejuang-pejuang seperti mereka dan akhirnya negara ini merdeka. Dan ini adalah satu hadiah yang besar kepada kita, hasil perjuangan orang terdahulu. Soalannya, apakah tugas kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini dalam perbincangan nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Meja di atas perkongsian mukadimah pembicaraan kita pada pagi ini. Baiklah, Tuan Meja selaku pengerusi Pertubuhan Sayang Al-Quran, mohon Tuan Meja ceritakan sedikit apakah itu Pertubuhan Sayang Al-Quran. Silakan. Alhamdulillah, Pertubuhan Sayang Quran. Bila sebut Quran ini adalah salah satu yang mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang belum dan tidak akan musnah, ya, yang masih kekal. Alhamdulillah. Ini adalah kalam Allah, merupakan satu kalam yang menceritakan tentang perkara terdahulu, semasa dan akan datang. Quran ini adalah satu panduan yang syumul, menyeluruh dan tidak ada contradiction, tidak ada percanggahan daripada satu fakta ke satu fakta berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Saya juga belajar sedikit mengkaji tentang Bible, Old Testimony dan sebagainya, dan saya berkawan dengan orang yang memahami, mendalami tentang Bible tersebut dan mereka lihat ada percanggahan, semakin didalami semakin mengelirukan, semakin pening. Ya, semakin pening apabila orang mendalami Bible. Namun Al-Quran adalah satu kitab yang apabila kita dalami kita lagi jatuh cinta. Ya, orang-orang yang telah diberi hadiah iaitu hadiah yang mahal, iaitu hidayah. Mereka ini mempunyai kefahaman dan keinginan untuk mendalami Al-Quran. Jadi Pertubuhan Sayang Quran ini mengambil aspirasi tersebut untuk menjadikan Al-Quran ini bermain di bibir di semua manusia. Manusia sama ada Islam atau tidak Islam, sebab dia sebagai petunjuk kepada manusia, hudal linnas. Jadi bila dia menjadi petunjuk pada manusia bukan saja untuk orang yang Islam sahaja, ya.
Jadi Sayang Quran menjalankan aktiviti untuk mengimarahkan cinta Quran melalui program tahfiznya, melalui pengisiannya, melalui program yang kita buat di Quran digital kita buat digital convention Islamic digital. Tujuannya satu, kita nak ramai orang menjadi bagus dengan asas yang betul, iaitu berpandukan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran. Itu dia. Alhamdulillah. Baiklah, itu dia sedikit pencerahan mengenai pertubuhan sayang Al-Quran sebagai informasi kepada anda di luar sana. Saya tertarik dengan ayat permulaan Tuan Meja sebentar tadi, di mana mengenai perjuang tu. Bagaimana pula kita nak menyemai jati diri seorang pejuang dan terus relevan pada hari ini. Silakan. Okay. Alhamdulillah. Jati diri seorang pejuang ini dia tidak percuma. Dalam bahasa Inggeris disebut, in order to go through, you must break through. Untuk kita melaluinya, untuk merasainya, kita mesti melaluinya. Jadi orang yang tidak buat apa-apa, dia tidak belajar apa-apa. Sebab itulah orang yang belajar dan buat, lakukan, dia akan melalui proses dan dia akan menjadi orang yang memahami dan menikmatinya. Ya, dalam perjuangan ini bukan saja soal proses, dia ada juga soal progres. Apa progres yang kita nak capai dalam hidup kita, dalam perjuangan ini? Ya, orang yang telah buat usaha yang banyak dulu dan mereka telah menjadikan Malaysia ini aman dan sebagainya. Apa usaha kita untuk seterusnya untuk menjadikan Malaysia ini berada pada tahap yang lebih baik dan stabil. Jadi pertama sekali penguasaannya adalah ilmu. Kita kena ada ilmu, faham apa yang telah kita dapat hasil usaha orang dahulu, ya. Macam mana mereka buat? Kita kena faham mereka sanggup melakukan kenapa? Sebab mereka ada big why yang jelas. Why they are doing this? Jadi bila big why dia jelas, maka mereka akan mereka mempunyai satu langkah yang jelas, ya. When vision is clear, action become easier. Visi jelas, maka langkahnya jelas. Jadi untuk begitu dia akan jadi manusia yang istiqomah, yang mempunyai jati diri, kekuatan, dan mereka tidak mudah rapuh kerana mereka jelas apa yang mereka hendak. Jadi untuk menyemai jati diri, pertama kena ada ilmu, yang kedua kena ada langkah, tindakan, action. Dan yang ketiga, mestilah belajar daripada orang lain, iaitu jadi orang yang merintis kemungkinan, belajar dari orang lain supaya mereka tidak menjadi orang yang melakukan kesilapan dan belajar. Jadi orang yang bijaksana, iaitu orang yang belajar dari kesilapan lain, boleh reduce atau mengelakkan kesilapan. Ya, orang bijak dia belajar dari kesilapan dia, dan dia baiki. Namun orang yang bijaksana belajar dari kesilapan orang lain. Itu dia, belajar dari kesilapan orang lain. Bijaksana, bijak sini kita di dunia. Ya. Boleh kita kongsikan bijaksana tu kita di sana nanti? Ya, bijaksana. Ya, boleh ya? Ya, ad-dunya ma'azratul akhirah. Bila orang bijak di sini, dia akan buat persiapan untuk satu kehidupan yang abadan. Ya, itu dia, insya-Allah. Pastinya kepada anda di luar sana, sekiranya anda masih menyertai mana-mana pertubuhan sukarelawan ataupun NGO, pertubuhan pekerjaan, anda boleh kongsikan dan boleh komen di luar sana apa pertubuhan yang anda sertai dan apa pandangan anda. Semangat sukarelawan tetap awesome walaupun pandemik. Ya. Baiklah, kepada ahli panel kita, Tuan Meja Muhammad Qayyum Ibaduddin, ya. Pastinya kemerdekaan negara memang suatu yang tak ternilai dan tidak kita dapat jangkakan bagaimana perjuangan datuk nenek moyang kita dahulu untuk menuntut kemerdekaan dari penjajah. Dan selalunya adalah satu sejarah yang akan kita kenang dan yang takkan dapat dipadamkan oleh mana-mana pihak sekalipun. Ya. Jadi macam mana pula, kenapa pula kita perlu belajar dari sejarah dan bagaimana kita nak elakkan sejarah akan ulang. Dah macam lagu pula. Silakan. Pengalaman telah mendewasakan akal dan fikiran. Lagu. Suara tak sedap, jangan kisah sebab kita bukan penyanyi. Okey. Jadi kenapa perlu belajar sejarah? Saya teringat dengan apa yang disebut oleh Syahid Ahmad Amar, seorang pelajar Malaysia yang belajar di Turki dan dia meninggal dan syahid. Dia bagi tahu sejarah adalah kunci kejayaan ummah. Sejarah adalah kunci kejayaan ummah. Orang yang tidak belajar sejarah, sejarah akan menghukum mereka. Dan sejarah ada falsafah juga bagi tahu sejarah akan berulang sekiranya kita tidak belajar dari sejarah tersebut. Sebab itulah macam mana kita boleh belajar daripada kisah terdahulu. Untuk maklumat DJ, ada 16 dinasti yang hebat
dinasti Islam yang hebat akhirnya jatuh. Yang terakhir dinasti Osmaniyah, Empire Osmaniyah. Banyak dinasti daripada Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya. Kenapa mereka jatuh? Dan kenapa mereka berada di atas? Mereka berada di atas sebab mereka mengamalkan asas yang betul. Mereka mengamalkan apa yang Islam suruh, dari segi kepimpinannya, dari segi bersosialisasinya, ekonomi, semua betul. Apabila manusia menjadi spesies yang nak makan apa, kemudian nak makan siapa. Bila nak makan siapa, lepas tu dia rasa macam, uish, ada peluang ni. Mereka tidak mengambil hak mereka, mereka mengambil hak orang lain. Begitu. Jadi kita kena belajar daripada sejarah, sekurang-kurangnya 3. Pertama, kita dapat ibrah daripada sejarah tersebut. Ya. Yang kedua, kita dapat belajar daripada kejatuhan dan kelemahan orang terdahulu. Pemimpin terdahulu, ibu apa terdahulu, dari segi, kalau dari segi sukan sekalipun, kita boleh belajar daripada ahli sukan terdahulu. Kenapa mereka jatuh, gagal, tak berjaya. Okey. Yang kedua, yang kedua. Yang ketiga, kita belajar sejarah untuk belajar daripada kejayaan orang lain. Macam mana orang lain telah berjaya, apa yang ada. Anda tengok kalau dalam sejarah sukan ya, Ronaldo di Padang. Kenapa tak ada Ronaldo yang banyak di dunia ni? Kenapa ada satu je Ronaldo? Kenapa tidak ada ahli penyerang yang sehebat Ronaldo? Sedangkan dia sama, ada mata, telinga, hidung, kaki, dan sama. Apa yang bezanya? Apa yang kita install dalam diri dia. Vision dia jelas, dia tahu, dia mempunyai satu mindset, menang-menang, win-win punya mindset, dan dia mempunyai satu keinginan yang nak jadi orang yang luar biasa. Untuk menjadi orang yang luar biasa, you kena mempersiapkan diri. You tak boleh tunggu orang lain. Dia macam ni ya, dia ada 2 circle. Satu circle of influence, satu lagi circle of concern. Itu saya kongsi nanti, ingatkan saya kongsi. Namun yang saya boleh kongsikan adalah kita boleh kawal diri kita untuk apa yang kita nak jadi. Betul. Kita tak boleh kawal orang. Kalau kita tak kawal, kita tidak ni, maka naratif dalam perjuangan ini, minda manusia ni akan dikawal oleh orang yang macam dia mengatasi kita. Contohnya, kalau kita tak fikir, orang lain fikir untuk kita. Kalau kita tak merancang, orang lain tolong rancang kepada kita. Berapa ramai orang yang bekerja dengan orang besar. Sebab kalau you tidak ada visi, maka orang lain akan menjayakan visi mereka menggunakan you. Faham tak maksud dia? Kalau you tak ada impian, you tak ada ni, you akan jadi orang biasa, yang besar seperti biasa, tua seperti biasa, dan akhirnya meninggal tertulis kat batu nisannya, mati seorang biasa. Jadi stop being average. Jangan jadi orang biasa, jadi orang luar biasa dengan impian yang besar, langkah yang besar. Ya. Namun kena ingat, orang yang berjaya bukanlah orang yang tak pernah gagal. Mereka yang jatuh dan bangun semula. Kalau jatuh itu biasa. Yang luar biasa apa? Yang tak nak bangkit. Begitu. Jadi nak bangkit kena adalah dia punya package dia untuk menjadi seorang insan yang berani bangkit, berani berimpian. Itu dia, setelah segala usaha kita buat untuk menjadi seorang insan yang luar biasa, pastinya doa adalah kunci untuk kita menuju kejayaan juga. Kita doa juga yang besar-besar, kita doa juga yang luar biasa. Allah dah berfirman, dia kata kalau nak minta-mintalah, doalah. Ud'uni astajib lakum. Ya, betul. Yang bestnya doa ni adalah satu senjata. Ya. Doa silahul mukmin, senjata orang Islam. Senjata orang Islam, insya-Allah. Jika ramai-ramai lagi orang Islam bersatu padu mendoakan kita semua dapat bebas daripada COVID-19, insya-Allah kita semua akan berjaya dan menang. Insya-Allah. Baiklah, teruskan bersama siaran kami. Saksikan siaran kami dalam Sembang Santai NGO bersama Pertubuhan Sayang Al-Quran. Roti Bakar Kopi Tarik akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.
Ya, bersua kembali dalam Roti Bakar Kopi Tarik Sembang Santai NGO bersama Pertubuhan Sayang Al-Quran. Kita telah paparkan itu aktiviti dari Pertubuhan Sayang Al-Quran seperti tadi, iaitu infak Quran kasih buat Borneo. InsyaAllah. Infak Quran kasih. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pertubuhan Sayang Al-Quran, anda boleh hubungi nombor yang tertera. Kita paparkan nombor Pertubuhan Sayang Al-Quran yang tertera. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pertubuhan Sayang Al-Quran, anda boleh hubungi nombor yang tertera di 014-392-1515. Hubungi Ustaz Saiful Islam, insya-Allah. Baiklah Tuan Meja, kita nak kongsikan juga berita baik ni kepada rakan pendengar kita di luar sana di mana bantuan khas COVID-19 dibayar mulai hari ini, insya-Allah. Betul baik. Dan dijangka selesai mula hari ini, dan ni fasa 1 lah, jangka mula pada hari ini, dan jangka selesai sehingga 10 September. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ketika mengumumkan perkara itu, BKC akan dimanfaatkan 10 juta penerima yang terdiri daripada kategori miskin tegar B40 dan M40 serta golongan bujang yang berkelaikan. Dah berkeluarga ke bujang ni? Saya di Syakir sudah kahwin. Saya sudah berkeluarga, mempunyai 4 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Saya sudah berkahwin 5 anak. 5 anak. Suspend ni dengar kan. Jadi kata Perdana Menteri, saya mengambil maklum isu kelewatan bayaran BKC yang sepatutnya dilaksanakan pada Ogos lalu. Justru saya mengarahkan Kementerian Kewangan menyegerakan pembayaran BKC. Hari ini dana bernilai 3.1 bilion disalurkan kepada institusi perbankan yang berkaitan. Proses penggalitan fasa 1 akan mula pada 6 September 2021 dan juga selesai pada 10 September 2021 katanya dalam kenyataan pada hari ini. Baiklah, berita baik kepada rakan-rakan kita di luar sana, rakyat Malaysia di luar sana yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ataupun BKC. InsyaAllah dapat membantu mereka sikit sebanyak. Berita baik, gunakan sebaiknya. Ya, betul. Itu yang diperlukan. Berita baik. Berita yang terbaik, gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Untuk keluarga anda, diri anda, keluarga anda. Amin. Baiklah, kepada tetamu kita iaitu Tuan Meja bersama Muhammad Qayyum A. Badaruddin dan juga merupakan seorang penulis buku yang telah banyak menulis berapa buku lepas ni? Baru 161 tajuk. Baru 161 tajuk. InsyaAllah. Sekiranya mereka di luar sana yang berminat ada cerita menarik, kongsi menarik yang hendak dibukukan, boleh juga hubungi Tuan Meja atau macam mana? Ya, betul. Boleh. Hubungi saya. Ya. Macam mana nak hubungi? Boleh kita paparkan nombor Tuan Meja sekiranya mereka berhubungi Tuan Meja. Boleh hubungi saya 019 271 6478. Okey, saya ulangi 019-271-6478. Jika anda call, bukan orang lain yang angkat, saya yang angkat. InsyaAllah. Ataupun mesej yang jawab. Tidak, saya angkat. Kalau saya tak angkat, saya sedang berangkat ke tempat lain. Ya, itu dia. Jadi ambillah kesempatan ini sekiranya anda ada kisah menarik yang ingin anda kongsikan, yang anda ingin mencari penulisnya, insyaAllah anda boleh dapatkan. Motivasinya apa je? Motivasinya kita baca buku untuk kenal dunia. Kita tulis buku untuk dunia kenal kita. Jadi macam mana infak ilmu tu melalui hasil penulisan pengalaman. Rupanya orang yang melalui pengalaman-pengalaman ini merupakan satu package yang perlu kita kongsikan untuk orang lain belajar dari kita. Jadi setiap orang dapat bahagian yang berbeza. InsyaAllah. Cuba nak kadang-kadang kita suka simpan sendiri. Betul. Itu saya nak kongsikan, ada level-level manusia nanti. Okey, menarik. Baiklah, kepada anda saya ulangi nombor yang nak dihubungi. Sekiranya anda ingin hubungi Tuan Meja kita, anda boleh hubungi di talian 019-271-6478. Kita paparkan nombor sekiranya anda ingin hubungi Tuan Meja Besar Muhammad Qayyum A. Badaruddin 019-271-6478. Bukan saja penulisan buku, sekiranya memerlukan santapan minda untuk ceramah motivasi, kuliah dan sebagainya, bagi tahu nombor yang sama. Nombor yang sama sekiranya anda ingin menjemput Tuan Meja untuk jemputan ceramah motivasi dan sebagainya, boleh hubungi juga nombor yang tertera. Baiklah, kita terus kepada slot kita pada hari ini dengan tajuk semangat sekolah tetap awesome walaupun pandemik. Sebenarnya kita turut berdoakan kepada mereka semoga dapat meneruskan kehidupan ini. Jangan diberi kekuatan terus.
Dan sekiranya anda saksikan kami ni, insyaAllah dapat bantu rilis lah anda punya tekanan dan sebagainya. Mana kat luar sana memang kita tahu. Cuma percayalah satu, jangan berintih dengan takdir Allah. Sebab kita mentakbir, Allah mentakdir. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang sesuai. Ada orang kehilangan. Namun kita pun akan mengalami proses kehilangan tersebut. Macam DJ kehilangan sebahagian hati kerana mendermakan hati. Nampak tak? Jadi DJ nak dermakan hati dia mula-mula berhati-hati. Lepas tu dah bulat hati, sepenuh hati, bagi hati. Pasrah Pasrah, bukan senang nak begitu. Jadi pasrahlah kepada cabaran ini. Apabila berlaku kehilangan, insya-Allah jumpa di syurga. InsyaAllah. Itu pun kena ada ilmu. Tanpa ilmu kita akan merintih, merungut, mengeluh. Baiklah. Dan untuk pada anda di sana, khasnya untuk anak-anak muda, teruskan meneruskan hidup ini dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Dan kita nak bangkitkan juga soalan ni, kenapa generasi kita sekarang ni, generasi muda ni mudah rapuh. Jadi tak ada sungguhan ataupun dalam kita nak meningkatkan nilai kita sebagai warga negara yang merdeka ni. Macam mana kita nak meningkatkan? Saya bila cakap bab ni, ada remaja, orang muda marah dengan saya. Sebab saya pun rasa saya muda. Sebab saya tak rasa saya ni macam dah bersara, tidak. Saya rasa macam banyak lagi saya boleh buat. Dia formula dia, selagi sihat jangan berehat. Dunia tempat bekerja, akhirat tempat berehat. Jadi remaja ni dia ada banyak zon perang, zon permainan, zon selesa. Jadi ramai yang berada pada zon selesa. Dan berita buruknya adalah hanya 5% saja manusia di muka bumi ini menjadi luar biasa bagus. Hanya 5% saja sanggup keluar daripada, ini kajian yang sanggup keluar daripada zon selesa untuk menjadi. Sebab itulah kita ada di konteks Malaysia ada Prof Muhaya, ada beberapa orang usahawan, motivator dan pendakwah yang asyik-asyik orang yang sama aja. Kenapa? Padahal ramai orang boleh jadi. Adakah mereka mahu? Mereka mampu, tapi mereka mahu atau tidak menjadi. Jadi untuk menjadi seorang yang luar biasa, seorang menghargai dan menjadi orang yang sangat reliable, bukan liability, reliable, seorang yang bernilai tinggi, maka bersiapkanlah diri. Jadi walaupun ada teknologi, walaupun ada segala kemudahan, gunakan itu sebagai pencetus untuk mereka menjadi individu yang bernilai tinggi. Kalau anda bagus IT, apa yang IT tersebut boleh jadikan batu loncatan untuk you boleh bantu lebih ramai orang. Ya, dulu ramai ulama, tak ramai pendakwah. Sekarang ramai pendakwah, kurang ulama. Ya, jadi bila pendakwah ni gunakan, kalau anda penulislah, kalau anda penyanyilah, kalau anda seorang speaker lah, anda seorang tukang chef buat makanan, gunakan itu untuk memberi yang terbaik. Jadi kita boleh dakwah pada orang dengan apa saja platform yang kita hendak buat dan mampu. Jangan bagi alasan, cari jalan. Cari jalan macam mana kita boleh buat apa saja ikut kapasiti kemampuan kita. Jadi bila kita sibuk dengan aktiviti ini, kita tak sempat nak buang masa dengan perkara yang laga, yang membazirkan. Jadi remaja ini mempersiapkan. Dia bermula daripada ibu bapa lah, parent, ibu bapa yang membentuk anak. Macam mana mereka membentuk anak? Baru-baru ini berlaku 71,000 lebih penceraian. Kenapa? Mereka bercerai sebab mereka berkahwin dan ada masalah, mereka tak bersedia dan mereka keluar. Jadi kenapa mereka berkahwin untuk bercerai? Jadi mereka, ini bila institusi rumah tangga rapuh, macam mana pendidikan anak ini akan rapuh, kemudian dia akan menghasilkan generasi yang bermasalah. Jadi segala yang bermula di rumah. Bila di rumah diaturkan, dipimpin, diuruskan dengan baik. Sebab itu ramai anak-anak ini tidak boleh dikawal oleh ibu bapa. Ibu bapa dikawal oleh anak. Anak ini bila kita suruh simpan handphone, mereka tidak mahu. Kita suruh ikut peraturan waktu baca buku, study, mereka tiada. Jadi di mana datangnya kepimpinan, keberanian, wibawa seorang ibu bapa? Jadi bila kita jadi ibu bapa, persiapkan diri dengan ilmu kerumah tanggaan, parenting. Jadi bila kita menjadi ibu bapa yang bagus, maka insya-Allah anaknya bagus, maka kita akan lepaskan anak ke masyarakat, mempersiapkan anak untuk ummah. Jadi bermula kat situ. Ya, belum terlambat, masih boleh buat, baiki, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, terima kasih kepada Tuan Meja kita mengenai kenapa kita perlu sentiasa meningkatkan nilai kita untuk jadi warga negara Malaysia yang terus merdeka. Saya nak kongsikan juga pengalaman saya sebagai sukarelawan semasa saya sekolah. Saya menyertai PBSM,
PBSM, PBSM. Bulan Sabit. Bulan Sabit. Dapatlah jadi AJK dan juga peringkat sekolah dan juga peringkat daerah lah. Dan satu pengalaman yang amat berguna dan boleh dipraktikan daripada aspek kesihatan pertolongan cemas tu. Betul, cemas. Tak pening dengan darah. Tak pening dengan darah, alhamdulillah. Dan saya juga tahu. Menjadi pendema darah tegar selepas tu. Wow, orang yang tak pening dengan darah dia bukan darah biasa, bukan darah A, B. Mungkin dia darah Purwira. InsyaAllah. Dan kita mohon juga Tuan Meja kita kongsikan sedikit pengalaman menjadi sukarelawan, apa yang apa yang menjadikan menarik minat Tuan Meja untuk menjadi sukarelawan tersebut hinggalah kali ini. Alhamdulillah. Hingga ke hari ini dan insya-Allah sehingga akhir hayat, hingga nafasku yang terakhir insya-Allah. Sebab sukarelawan ni adalah satu terapi untuk kita. Kita membina esteem, membina keseronokan, rasa bahagia apabila dapat bahagiakan orang lain. Rasa seronok apabila kita dapat bantu orang lain menjadi lebih baik. Apa sahaja ya, baru ni ada orang ada masalah rumah tangga minta kita bantu. Kita bukanlah pakar kaunseling sebagainya. Namun atas kapasiti kita alhamdulillah selesai masalah. Ya, kita minta tolong Allah bantu supaya dimudahkan. Banyak. Ada lebih 15 kes yang bantu. Ada orang bercadang untuk bunuh diri. Bercadang bunuh diri sebab gambar dia perempuan ni viral sebab mungkin boyfriend dia yang kau pergi bagi gambar kenapa kan. Jadi bila viral dia dah panik, dah tu dia nak bunuh diri. Semudah itu. Jati diri jugalah. Bila tiada jati diri mereka jadi lemah. Jadi itu yang menyebabkan kita bantu mereka. Ramai orang bermasalah di keliling kita, jangan tunggu doktor, jangan tunggu pakar. Kita boleh bantu pada level yang pertama. Jadi saya terlibat sukarelawan dekat Gaza. 2 kali pergi Gaza, saya pergi Mesir lagi, lepas tu terlibat dengan banjir di Kelantan yang banjir besar tu. Balik saya tulis buku. Tu masalah saya ni, bila balik jadi buku kan. Jadi saya tulis bila air berbicara manusia menjadi huru-hara. Saya tulis buku tentang Gaza, Ashfin Makul, peperangan Ramadan berdarah di Gaza, kerikil dari Gaza, dan baru siap buku terbaru Gaza mu tunggu saya datang. Tunggu kami datang selepas peperangan baru ni. Jadi melihat orang-orang yang kuat jiwanya, adakah mereka kuat kerana mereka terpaksa jadi kuat? Mungkin juga sebab kita jumpa juga orang Palestin yang berada di Malaysia, tak bagus juga perangannya. Jadi situasi di sana mendesak mereka untuk menjadi orang yang bagus. Situasi yang itu. Namun, kenapa kita perlu dikawal oleh situasi? Kita kawal situasi, kita jadi bagus sukarelawan. So carilah ni. Contoh ya, di dunia ni ada 7 bilion lebih orang bukan Islam. Katalah yang Islam ni manusia 7 bilion lebih dan katalah 4 bilion Islam. Ada 3 bilion lagi yang belum Islam. Apa usaha kita? Boleh atau tidak kita letak sasaran 1 orang cari 10 orang untuk kita dakwah untuk sekurang-kurangnya kenalkan mereka pada Allah. Tahu tak Tuhan tu siapa? Baru ni kita punya ustaz kan, Fadil meninggal kan. Dia ajar saya macam mana kenalkan mereka pada Allah, kenalkan mereka pada Rasul, kenalkan mereka pasal kebesaran Allah. Itu je. Bila mereka faham kebesaran Allah, maka mereka mencari. Ya. Ingat, bila kita tak ada siapa-siapa, bila kita rungsing, kita gundah gelana, jiwa kacau, kita tak ada siapa-siapa, kita ada Allah. Bila kita ada Allah, kita ada segala-galanya. So saya nak sarankan di luar, setiap individu cari apa benda. Saya juga sukarelawan, saya juga NGO untuk penulis buku, persatuan penulis buku. Saya juga terlibat dengan PIBG, jadi YDP beberapa sekolah, dah masuk sekolah yang keempat ni. Sekarang sekolah rendah Islam Al-Amin, integrasi tu. Jadi begitulah kenapa kita nak buat, sebab bila kita kongsikan kepakaran kita, orang dapat manfaat, maka sekolah jadi bagus, murid jadi bagus. Saya tak berpeluang untuk menjadi guru untuk mengajar murid. Dengan apa yang kita boleh bantu ini, maka sekolah akan cemerlang lah, begitulah. Itu dia. So pendek kata ini je, kata-kata ini. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka, sukalah apa yang kita ada. Ya, insya-Allah. Itu dia. Untuk menjadi sukarelawan ni memang memerlukan semangat jati diri yang tinggi di mana mereka berkhidmat secara sukarela, volunteer tanpa mengharapkan apa-apa jua ganjaran lah. Tapi ada juga beberapa pertubuhan yang akan beri sedikit sagu hati lah sebagai pembakar semangat untuk mereka meneruskan aktiviti ataupun mengawal selia sesuatu program dan sebagainya. Jadi cabarannya memang terasa lah hingga sekarang kerana kita menghadapi situasi pandemik COVID-19 dan terbatas untuk mengadakan program-program secara bersemuka, secara terbuka terbatas. Jadi pada hari ini lah kita dapat persiaran ada sukarelawan NGO melalui platform online. Di platform Mantap Share.
Mantap Syekh. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut apa itu mantap Syekh, yang apa yang dikendalikan oleh anak muda lah. Ya, anak muda ya santai tapi sampai. Ya. biar sepoi tapi mantul. Saya tertarik dengan video yang mula tadi. Biar sepoi tapi mantul. Biar sepoi tapi mantul. Itu kan. Betul. Jadi kepada anda yang nak tahu lebih lanjut mengenai apa tu mantap Syekh, anda boleh buat carian di FB page, anda boleh like, anda boleh komen dan juga share, dan anda boleh dapatkan info yang berguna di sana. Dan ada kita ada tagline di sini mantap Syekh. Bila saya sebut alamak, kita akan sebut mantap Syekh. Mantap Syekh. Boleh? Betul. Kita testing yang pertama. Boleh. Soalan yang pertama. Alamak, mantap Syekh. Ya, soalan yang kedua, kita ikutkan. Alamak, mantap Syekh. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Bandingan mereka yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah ialah ibarat satu tanaman, satu bijian yang ditanam mengeluarkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 biji buah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kelebihan bagi mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dan tanggungjawab kita juga ialah untuk menyokong dan membantu usaha ini. Masya Allah. Maka hadis Nabi SAW ada menyatakan, anta ala sabratin min suburil Islam fala yutaina min qibalik. Kamu adalah penjuru daripada penjuru-penjuru Islam, maka pertahankan, awasi setiap penjuru kita. Pengusaha ataupun pewakaf telah mewakafkan tanah ini, pengusaha maju telah pun ada usaha untuk membangunkan tanah ini, maka penjuru kita ialah bertugas untuk memastikan harta yang kita ada, tenaga yang kita ada, kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana ganjarannya amat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Infakkan sesuatu harta kita walaupun sedikit ataupun banyak, lebih-lebih lagi ganjarannya teramat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita daripada tercebur ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo segera kita berinfak agar apa yang kita tuaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala hasilnya akan kita perolehi apabila kita berada di mahkamah di akhirat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih kerana masih tetap setia untuk saksikan kami secara langsung di FB page Mantap Syekh dan dalam slot Roti Bakar Kopi Tarik Sembang Santai NGO bersama Pertubuhan Sayang Al-Quran. Baiklah, untuk menjadi sukarelawan memang memerlukan komunikasi, dan juga kepada mereka yang dipimpin memerlukan semangat kepimpinan yang berterusan pada pemimpin di dalam NGO, dalam sukarelawan ini dapat memimpin ahli-ahli mereka. Dan sekiranya anda ingin mempelajari mengenai apa itu komunikasi dan kepimpinan, kita pakai iklan dari Kepentas. Itu dia juga, Kepentas ini adalah merupakan NGO pertubuhan kerajaan yang menawarkan perkhidmatan ucapan awam dalam bahasa Melayu. Itu dia, kita paparkan poster dari Kepentas, iaitu sekiranya anda ingin menyertai komunikasi, e-bengkel komunikasi dan kepimpinan secara dalam talian pada 18 dan 19 September akan datang. Itu dia, kita menampilkan 4 orang ahli panel yang semua kepapan ni adalah certified trainer lah, ya, daripada Kepentas, itu Cik Anif Hashim, Puan Nurulisa Poli, Encik Fazli Johar dan juga Cik Sandy Tan. Di mana kepada sekiranya anda ingin mendapatkan kita lanjut mengenai e-bengkel ini, anda boleh ke FB page Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau Kepentas, dan juga di laman web www.kepentas.com. Khas untuk anda ataupun yang menjadi ahli dalam sukarelawan, dan juga terbukalah pada rakyat Malaysia yang berminat untuk meningkatkan lagi ilmu komunikasi dan juga kepimpinan, insya-Allah. Baiklah, kita kembali bersama tetamu kita pada hari ini yang tetap berseri-seri pada hari. Apa rahsia anda? Berseri dari hati sampai ke hati. Amin. Dan masa kemerdekaan ni kita mengibarkan bendera kemerdekaan, tapi ada juga mengibarkan bendera putih. Itulah. Apa maksud bendera putih? Silakan. Bendera putih adalah kalau dalam peperangan, penyerahan, menyerah
kalah kan. Namun dalam keadaan pandemik ini, bendera putih ini dilihat sebagai pasrah dan minta bantuan lah supaya orang tahu, lebih tersasar kan. Sebab kalau mereka bermasalah, mereka tidak kongsikan, kita tak tahu siapa yang perlu bantuan. Jadi bendera putih. Dan bendera putih ini sebenarnya bukan saja ujian untuk mereka yang memerlukan bantuan, ujian kepada mereka yang mampu untuk memberi. Mereka nak bagi atau tidak, mereka nak kongsi atau tidak. Dan inilah juga melibatkan kesukarelawanan, orang-orang yang sanggup volunteer bawa makanan, beras, meredah laluan-laluan sempit untuk sampai kepada sasaran. Jadi bendera putih ini adalah untuk kita dapat bantu orang supaya mereka boleh kelangsungan hidup. Dan satu lagi perlu ingat, orang yang diuji ini, mereka ini bermasalah, dan mereka ni mendoakan kita bila kita bantu, dan insya-Allah doa mereka mustajab. Dan jangan berkira, jangan ungkit, jangan berkira, jangan ungkit, dan jangan rasa nak mengeluh lah kenapa aku nak bantu orang, ya. Sebab seorang pejuang ni walaupun dia berpeluh, dia tidak mengeluh, ya. Berpeluh tanpa mengeluh. Itu buku terbaru saya. Amin. Itu cerita pasal bendera putih tertarik kan, cerita Piramli. Ada 3. Ayah, orang mati mau pegang bendera. Bendera putih juga. Betul. Baiklah. Dan bercerita pasal mengenai manusia lah. Manusia ni mempunyai berbagai peringkat. Boleh mohon Tuan Meja kongsikan beberapa peringkat manusia ni dalam kita di seluruh dunia ni. Silakan. Di dunia ni saya boleh simpulkanlah level-level manusia. Ada sekurang-kurangnya 10 level manusia lah. Ya, kalau saya boleh kongsikan yang pertama, level yang pertama, manusia yang tidak mempunyai tujuan hidup. Mereka tiada tujuan hidup, mereka ini tanpa wawasan, hidup dia blur. Bila sepanjang pandemik ni asyik pegang handphone, dah habis baca WhatsApp, dah scroll lah apa, tak tahu nak buat apa sampai habis data pun. Jadi mereka membazirkan masa. Sebab nanti Allah akan tanya masa lapangmu dan masa senangmu. Masa lapangmu dengan waktu sihatmu, kita buat apa? Kita sihat, kita buat apa? So prinsip saya, selagi sihat jangan berehat. Sebab tu minta Allah berilah aku kesihatan supaya aku boleh terus. Jadual saya hari ni padat, besok padat. Kenapa? Adakah saya seorang menteri? Tidak. Kita merancang, kita buat apa yang kita nak buat. Okey, buat. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka apa yang kita ada, seronok dengan apa yang kita lakukan. Jadi mereka seperti ini tiada visi, mereka lemah semangat, mudah mengalah. Dia akan jadi seperti carrot. Dia rasa dia bagus, apabila diuji, apabila direbus, lembek. Kat situ baru tahu lemahnya aku. Kita tak mau. Ya, dia ada satu, pernah dengar tak cerita pasal boiling frog sindrom katak rebus. Katak ni apabila direbus, dia tidak akan keluar daripada periuk dia. Daripada periuk dia akan rasa bestnya panas, suam. Tiba-tiba dia dah rasa panas. Dia rasa panas, dah suhu naik 60-70 darjah Celsius. Tiba-tiba dia akan jadi katak yang menunggu kematian. Dia the whole dia punya sistem dalam badan dia akan jam dan dia akan tak boleh lompat. Dia akan dia mati lah. Begitu. Jadi manusia tidak. Manusia bila kita rasa ada dalam kesukaran, kita akan keluar. Kita usik api panas, kita akan angkat tangan. Jadi itu, sindrom itu tidak perlu ada pada kita lah, yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki tujuan dia kecil je, untuk cukuplah makan minum, 1 bulan dapat 1,000, dapat bayar cukuplah, tak ada simpanan, tiada planning. Mereka ini akan kadang-kadang menjadi liability sebab dia mengharapkan bantuan dia. Mereka harap dibantu, mereka harap mereka akan sentiasa akan ada orang yang melihat masalah mereka, sedangkan mereka tidak mahu mempersiapkan diri untuk hari muka. Jangan fikir hujan sampai panas hingga ke petang, mana tahu hujan di tengah hari kan. Itu kan. Untuk pusingan pertama, pusingan ini saya boleh kongsikan yang ketiga. Orang yang ada tujuan untuk mencari harta dunia aja, mereka cari kemewahan apa saja, halal ke haram, justified. Mereka akan menghalalkan cara, janji tak kaya. Ya, mereka akan cari kekayaan. Orang jenis ni lah mula-mula fikir bila tak ada, mereka nak makan apa ya, nak makan, lepas tu nak makan dengan siapa ya, nak makan di mana ya. Lepas tu mereka dah ada banyak, mereka akan fikir aku nak makan siapa ya. So kan Sayyidina Ali kata, kalau dunia ni kita sibuk cari harta, kita kena jaga harta. Tapi kalau dunia ni kita sibuk cari ilmu akan jaga kita. Jadi begitulah ya untuk pusingan ini. Jadi kepada anda yang ada sebarang pertanyaan atau komen,
Dan boleh war-warkan di ruang chat di sana, dan jangan lupa like, komen dan juga share. Kita paparkan sekiranya ada Tedung Putara katanya bakat semula jadi. Bakat apa tu? Bakat nak jadi segalawan. Ya, betul, insyaAllah. Sekarang tetap awesome walaupun pandemik. Terima kasih kepada bakat apa tadi namanya? Tedung Putara. Tedung Putara. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada anda yang saksikan kami secara langsung dan akan datang yang akan saksikan kami juga ya. Baiklah. Dan kita meneruskan lagi. Level-levelnya yang ada. Silakan. Setelah kita pergi pada level yang ketiga, kita pergi pada level yang 4. Orang yang memiliki tujuan hidup untuk mencari kemuliaan dunia. Orang ini dia nak cari kemuliaan dunia. Kalau ada menteri lalu, Perdana Menteri lalu, Agung lalu, sap mengendeng sebelah untuk ambil gambar. Untuk dilihat hebat, kelihatan hebat. Mereka ini yang suka dipuji. Dan mereka ini bahayanya apa? Mereka kecewa apabila mereka tidak dipuji. Bayangkanlah seorang gadis yang pakai cantik dengan brusnya, dengan penampilannya mewah, kemas, cantik. Dia jalan dengan khalayak ramai. Khalayak tak pandang dia. Dia rasa nak meninggal rasanya. Dia rasa kecewa. Jadi orang ni suka puji, suka mencari kemuliaan cara macam itu, dunia. Ya, walaupun benda itu semua macam palsu kan. Kita tak perlu mencari puji manusia. Kita nak cari puji Allah. Ya, jadi begitulah. Kita jangan kita rasa macam kenapa orang tak puji aku hari ni kan? Tak penting. Sebab itu akan menjadikan kita ujub, kita riak, kita jadi sombong dan kita menjadi orang yang macam have padahal tak have pun. Kita rasa kita bagus. Sebab itulah kita belajar untuk menjadi orang yang hargai diri kita, hargai apa yang kita ada, ya. Seterusnya pergi kepada level yang seterusnya, orang yang level yang kelima, ya, orang yang memiliki tujuan yang kosong akan tetapi mereka bukan maknanya mereka tak tahu apa-apa. Mereka ada ilmu, belajarlah degree, master sebagainya. Bila ada masalah mereka tak solvekan ikut cara mereka. Mereka akan jadikan sesuatu masalah diselesaikan ikut hati dia je. Tak nampak dia bijak, tak nampak dia berilmu. Ramai orang kat jabatan-jabatan kerajaan swasta, bila dia tidak ada nilai-nilai murni ini, mereka ini akan ada ilmu, mereka tidak apply-kan menjadi seorang yang pragmatik, yang terbuka, berlapang dada. Jadi ini pun tak bagus, ya. Mereka ada ilmu dan mereka tidak lakukannya, ya. Dia bukan apa yang kita ada, apa yang kita apply-kan ilmu tersebut. Seterusnya, level yang keenam yang saya boleh kongsikan adalah orang yang memiliki tujuan hidup untuk mencari pengalaman. Mereka ni suka mencari pengalaman, tujuan hidup mereka ni suka kumpul pengalaman. Tetapi pengalaman tu tidak menjadikan, tak transform dalam bentuk kewangan, tak transform dalam bentuk kerjaya. Mereka suka menjadikan hobi je, tak boleh juga, ya. Level manusia suka. Mungkin level ini orang yang kaya, ayah dia kaya, anak dia pergi belajar, ambil degree, ambil diploma, ambil sijil, sebab dia tak perlu kerja, sebab dia ada segala-galanya. Jadi namun orang seperti ini tidak menjadi kuatlah. Dia tiada kekuatan sebab dia tidak utilize pengalaman tersebut. Level yang ketujuh, mereka yang memiliki tujuan untuk mengajar dan mencerdaskan anak bangsa. Level manusia ni pun bagus. Mereka ada tujuan macam mana aku boleh bantu orang, bantu dari segi akademik, dari segi pengisian membina jati diri anak-anak bangsa. Mereka terlibat dengan NGO, mereka buat program yang macam Kadok buat ni, kita Sayang Quran buat ni, macam yang DJ selalu jemput sebagai speaker ni. Ini bagus, ya. Itu level yang ketujuh. Level yang seterusnya adalah level orang yang memiliki tujuan hidup untuk membahagiakan orang yang dicintai. Tujuan dia, siapa yang dicintai dia nak bahagiakan, dia akan buat apa sahaja, ya, dia akan buat untuk membahagiakan orang lain, ya. Tujuan hidupnya adalah untuk membahagiakan orang lain. Level yang seterusnya adalah orang yang bertujuan untuk membahagiakan semua orang, termasuk musuh dia. Dia suka membahagiakan semua orang. Bila ada musuh, mereka tidak bermusuh dengan musuh, sehingga musuh pun jadi kawan. Siapa orang itu? Orang seperti Rasulullah. Rasulullah berkawan dengan semua orang, sehingga musuh jadi kawan, kan. Ada orang kutuk Rasulullah, kritik Rasulullah, tapi tiba-tiba bila Rasulullah terus buat baiklah sekali, orang kata aku kutuk dia tapi dia tak load dah, kebal. Okey. Dan level yang terakhir sekali adalah orang yang memiliki tujuan hidup mengikut garis panduan dan kehendak pencipta. Siapakah yang cipta kita? Rabbul Jalil, Allah. Jadi kalau kita hidup dengan cara level yang ke-10 ni, you buatlah apa saja, buat dengan seronok, buat dengan bersungguh-sungguh, dan insya-Allah itu yang saya sebut. Insya-Allah syurgalah. Kita terpaksa ke syurga.
Kalau kita istiqomah kat dunia, kita istirahat dekat kubur dan insya-Allah istimewa kat akhirat. Jadi kalau nak istimewa kat akhirat, kat dunia ni bersungguh-sungguh, bertungkus lumus, bukan berlumus tungkus. Bertungkus lumus, kerja sungguh-sungguh, jangan bagi alasan, cari jalan macam mana kita boleh menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi level 10 yang saya sukalah kongsikan, dia akan merangkumi semua level yang atas, ya. Jangan cari kemuliaan dunia yang palsu ini, cari kemuliaan akhirat yang hakiki, insya-Allah. Insya-Allah ada jalannya, ya. Semoga kita semua menjadi makhluk yang diridui oleh mereka yang ada, makhluk Allah yang ada di langit dan juga di bumi, ya, insya-Allah. Dan kita berbisik ke bumi, didengari oleh kerajaan langit. Itu bangunlah tahajud. Saya suka yang ni, saya kongsikan sikit, ya. Kerajaan pula. Orang-orang yang hebat ini, apabila mereka ini Nabi pesan, ingat Nabi pesan ketika pergi Madinah, dia kata bagi orang makan, lepas tu jalinkan silaturahim, jumpa orang salam, jalinkan silaturahim, bagi orang makan, salam, jumpa orang assalamualaikum, bagi salam, silaturahim. Dan yang keempat adalah bangun malam. Bangun malam anda bertakarrub dengan Allah ni. Jadi bangun malam kita berbicara dengan Allah, minta kekuatan dari Allah, ya. Dari Allah. Kita bangun malam, kita doa apa saja tanpa hijab, insya-Allah. Tak ada hijab lah. Yang paling best sekali kita bangun malam untuk doakan orang lain. Betul. Atau musuh kita, orang yang benci kita doakan. Sebab kita nak ubah hati orang tu dengan hati, dengan doa, insya-Allah dia akan cair. Ramai orang berubah dengan hasil doa. Doa silahul mukmin. Dan tiada hijab doa seseorang pada seseorang yang lain tanpa orang tu tahu. Itu dia. Pastinya anda dapat sesuatu yang menarik pada hari ini, yang istimewa dari panel istimewa kita, iaitu Tuan Meja Pesara. Ada gangguan sikit suara saya hari ini. Kerana dapat menyampaikan sesuatu yang menarik. Dan jangan lepaskan peluang. Sekiranya anda akan saksikan video ini selepas ini pun, insya-Allah anda panjang-panjang pun juga akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. InsyaAllah. Baiklah, kepada anda di luar sana yang masih setia nantikan saksikan kami dari secara langsung ini, dari mula hingga ke akhir, kami ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak, dan Allah saja yang mampu membalasnya. Sekiranya anda ada sebarang komen dan juga cadangan, anda boleh PM saja kami di Mantap Share Channel. Sekiranya anda ada sebarang komen dan juga cadangan, anda boleh PM saja kami di Mantap, di FB page Mantap Share. Seperti yang kami akan paparkan, Mantap Share. Jika mereka ingin tahu apa itu Mantap Share, itulah dia channel dakwah anak muda. Dan di awal tadi kita dah paparkan, memang nampak menarik lah video tu. Itu dari FB page Mantap Share. Dan sekiranya ada sebarang komen seperti biasa, jangan lupa like, komen dan juga share kepada rakan-rakan anda. Dan Waalaikumsalam daripada Hafiz Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada tetamu kita pada hari ini, jadi apa yang dapat kita simpulkan dan juga beri saranan kepada rakan-rakan kita di luar sana mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini, semangat sukarelawan tetap awesome walaupun pandemik. Silakan. Ya, Alhamdulillah. Dia tidak penting apa yang kita ada, yang penting apa yang kita dapat berikan, apa yang kita dapat sampaikan. Sebab itulah akan jadi saham kita. Dia infak ada 4 jenis. Satu, infak masa. Kita bagi masa dengar masalah orang. Ya, ada dekat Amerika ada seorang lelaki yang menulis buku yang hebat. Kemudian dia bercadang untuk bunuh diri. Kemudian sebelum dia bunuh diri, dia jumpa seorang kaunselor. Kerja dia begitu kaunselor dengar apa yang saya cakap. Dia luahkan, dia lontarkan, dia rembeskan semua masalah dia. Kaunselor ni dengar aja. Kemudian selepas 5 ke 7 tahun begitu jumpa kaunselor ni, dan kaunselor kata, bukan awak nak bercadang bunuh diri? Tidak. Selepas saya luahkan, saya tidak jadi bunuh diri. Jadi kita bagi infak masa. Yang kedua, infak tenaga. Kita angkut barang, hantar, sebagainya. Kita infak. Yang ketiga adalah infak ilmu, idea. Infak ilmu, idea. Tahu ayah yang paling mahal kan? Idea. Kita infakkan idea. Idea kita, apa yang kita ada tu kita kongsikan. Jadi kalau orang yang tak ada apa-apa, macam mana dia nak bagi? Dia tak boleh buat apa-apa. Jadi ada apa-apalah, cari. Macam pagi ni kalau siapa-siapa yang dengar ilmu ni, kongsikan, sampaikan, sharekan kan. Begitu. Dan last sekali, infak duit. Kalau kita ada duit. Jadi kita perlu kaya untuk ada duit. Kita perlu ada untuk kita boleh beri. Maka usahalah untuk ada.
Macam saya menulis buku, akhirnya saya makan satu pinggan saja. Yang lain saya buat apa? Saya kongsikan pada orang lain. Apa yang motivate saya bangun pagi, menulis, berjaga dan sebagainya? Sebab saya nak ada sesuatu untuk nak bantu, ada visi. Kita nak buat sekolah swasta, kita nak buat tahfiz, kita nak buat banyak program-program ini yang kita nak buat dengan adanya sesuatu yang kita telah bina, kita telah garapkan. Jadi kena ada impian, berani berimpian, ya. Kita mesti ada langkah-langkah yang kita bina. Sebab bila kita merancang untuk satu hari, kita tanamlah tauge. Satu hari dapat hasil. Rancang untuk 1 bulan, tanam jagung. Rancang untuk 1 tahun, tanamlah padi. Kalau kita merancang untuk 10 tahun, kita tanam manusia. Kita nak apa pada manusia tersebut? Apa yang kita nak pada ummah, kita nak apa? Kita kena ada risau sebagaimana risau Rasulullah SAW. Rasulullah risau tentang umat dia. Rasulullah risau tentang umat-umat dia yang lalai, yang belum dapat syahadah, belum dapat hidayah. Jadi kita kena ada risau yang samalah. Ya, sekurang-kurangnya kongsikan kebaikan. Ya, semoga kebaikan itu menjadikan dia baik dan dia akan memberi manfaat kepada kita untuk menjadi orang baik. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih kepada ahli panel kita, Tuan Meja Bersara Muhammad Qayyum A. Badruddin di atas penutup kesimpulan yang menarik yang dapat kita kongsikan bersama. Siapa yang WhatsApp saya 3 orang pertama, saya akan bagi buku percuma. Siapa yang WhatsApp nombor, kita berikan nombor sekali lagi. Siapa yang WhatsApp nombor ini, Tuan Meja, anda akan dapat buku percuma. Siapa yang WhatsApp sekarang akan dapat buku percuma. 3 orang yang pertama yang WhatsApp nombor di talian 0192716478. WhatsAppkan alamat sekali. 0192716478. 3 orang yang pertama akan dapat sebuah buku tajaan Tuan Meja kita. InsyaAllah. 3 buah buku. 3 buah buku. 3 buah buku. So ada 3 orang ke? Setiap seorang kita akan bagi 3 buah buku. Oh, setiap seorang dapat 3 buah buku untuk 3 orang yang pertama. Anda berani? Anda berani? Baiklah, saya DJ Riz Muhammad dari Kementerian. Mohon ampun maaf sekiranya ada kekurangan pada hari ini, dan sekiranya anda ada sebarang cadangan dan komen, anda boleh message kami di FB page Mantap Share. Saya mewakili penerbit dan juga kru Mantap Share mengucapkan terima kasih kepada anda, dan kepada para sukarelawan di luar sana, teruskan beri sokongan kepada mana-mana NGO yang anda sertai, dan sekiranya ingin menyertai sebagai sukarelawan untuk pertubuhan Sayang Al-Quran, anda boleh hubungi nombor yang akan kita paparkan ini. Kita paparkan sekali lagi, sekiranya anda berminat untuk menjadi sukarelawan untuk pertubuhan Sayang Al-Quran, anda boleh hubungi nombor di talian 0143921515. Anda boleh hubungi Ustaz Saiful Islam sekiranya anda ingin menyertai sukarelawan dan juga sekiranya ingin menginfakkan Al-Quran. Alamak, Mantap Share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.